Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Selasa 5 Oktober bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Saya Ivan Toh, saksikan paparan utama malam ini. Dewan Undangan Negeri Melaka bubar, beri laluan kepada pilihan raya negeri. RM330 bilion bantuan untuk rakyat dan perniagaan sudah disalur setakat 24 September. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan waktu kuasa semalam bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Speaker Dun Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pembubaran Dun dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam selepas mendapat nasihat Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali semalam. Sehubungan dengan itu, Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Rastam Yang di-Pertua Negeri Melaka telah membuat pertimbangan dan bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-14 pada 4 Oktober 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Proklamasi pembubaran Dewan Negeri yang ke-14 diwartakan pada hari ini 5 Oktober 2021 pada hari Selasa. Kerajaan negeri sedia ada akan menjadi caretaker sehingga pilihan raya negeri diadakan. Semalam, 4 adun kerajaan mengumumkan hilang kepercayaan dan menarik sokongan terhadap kepimpinan Datuk Seri Sulaiman. Mereka ialah Datuk Seri Idris Harun, Datuk Nur Azman Hassan, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti dan Datuk Nur Effendi Ahmad. Sebelum ini, Kerajaan Melaka pimpinan Barisan Nasional mempunyai 17 kerusi manakala pembangkang 11 kerusi. Sementara itu, Perdana Menteri berkata beliau mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung risiko penularan COVID-19 sekiranya PRN diadakan dalam tempoh terdekat. Itulah saya faham, saya pun dengar, saya pun dapat IG, saya punya media sosial pun dihujani dengan berbagai-bagai pandangan, ramai yang bimbang. Takut kalau ada PRN pergi Sabah dulu. Sabah dulu kes dah menurun begitu rendah, tapi disebabkan PRN Sabah akhirnya meningkat semula dan ramai yang bimbang. UMNO perlu meletakkan calon-calon yang mampu membawa perubahan positif kepada rakyat sekiranya PRN diadakan. Pendekatan itu diyakini akan meningkatkan lagi kepercayaan rakyat kepada UMNO. Pegangan saya ialah muka-muka baharu yang memberi harapan baharu dan juga mengamit kepercayaan pengundi-pengundi harus diketengahkan untuk memperlihatkan keberlainan pendekatan yang dibuat di dalam pilihan raya Negeri Melaka pada kali ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan UMNO akan bertindak tegas terhadap adun Barisan Nasional yang terlibat dalam kejatuhan Kerajaan Melaka. Bagi adun-adun daripada Barisan Nasional dan UMNO yang mengkhianati kerajaan yang dipimpin oleh DN dan UMNO Melaka, saya harap mereka bersedia untuk menerima tindakan daripada parti bagi menerima surat pemecatan kepada mereka.
Beliau merujuk kepada Adun Sungai Udang Datuk Seri Idris Harun dan Adun Pantai Kundo Datuk Noor Azman Hassan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker berhubung pembubaran DUN Melaka ke-14. Setiausahanya Datuk Ikmaruddin Ishak berkata, SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan pelaksanaan PRN dan tarikhnya akan dimaklumkan kemudian. Menurut SPR, pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN berdasarkan Fasal Kurungan 4 Perkara 19 Perlembagaan Negeri Melaka. Dalam perkembangan sama, penganalisis politik berpendapat SPR wajar menentukan SOP bersesuaian jika PRN mahu dilaksanakan. Ia bagi mengelakkan berlakunya peningkatan kes COVID-19 secara mendadak seperti berlaku pada pilihan raya umum Sabah. Bagi saya tidak ada masalah semasa hari mengundi. Kerana SPR mempunyai protokol dan SOP yang begitu ketat sekali daripada mengelak jangkitan. Masalahnya adalah ketika kempen. Itu yang perlu diteliti oleh SPR. Pertama sekali, jumlah hari berkempen. Sepatutnya dipendekkan. Kalau 2 minggu, kemungkinan 7 hari sudah cukup. Dan juga modus operandi berkempen. Apakah secara bersemuka ataupun secara dalam talian. Tetapi kita juga harus melihat daripada satu perspektif, iaitu perspektif perundangan, kerana barangkali juga penyelesaian terbaik dalam konteks di Melaka ini adalah mengadakan pilihan raya kerana mandat kerajaan itu diberikan oleh rakyat, maka dalam keadaan sekarang adalah lebih molek untuk diserahkan kembali kepada rakyat. Beralih ke perkembangan lain, setakat 24 September lalu, lebih 62% daripada keseluruhan RM530 bilion peruntukan melibatkan 8 pakej bantuan dan rangsangan ekonomi telah disalur. Ia memberi manfaat kepada 20 juta rakyat dan 2.4 juta perniagaan. Bagi menampung suntikan fiskal tambahan khusus untuk menangani krisis COVID-19, kerajaan telah membiayai langkah pakej-pakej ini melalui kumpulan wang COVID-19. Setakat pertengahan bulan September 2021, nilai keseluruhan yang telah dibelanjakan di bawah KWC telah mencecah RM60 bilion atau lebih dari 90% siling semasa KWC bernilai RM65 bilion. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul memaklumkan lebih 66% daripada keseluruhan peruntukan belanjawan 2021 sebanyak RM322.5 bilion sudah dibelanjakan. Perbelanjaan itu direkodkan sejak Januari hingga 15 September lalu. Defisit tahun ini juga dijangka mencecah antara 6.5 hingga 7%. Ia berikutan kerajaan telah mengambil pendirian dasar fiskal yang mengembang dalam mengatasi krisis COVID-19. Seramai 20.6 juta individu atau 88% daripada populasi dewasa di negara ini telah lengkap divaksinasi setakat semalam. 221,812 dos vaksin pula diberikan semalam menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin 44.57 juta dos. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri.
Jadi hanya 2% lagi bagi mencapai 90% populasi dewasa lengkap vaksinasi. Pencapaian itu sudah pasti disambut baik masyarakat yang menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Di Perlis misalnya, rata-rata penerima vaksin gembira dengan perkembangan terkini vaksinasi yang diharap mampu mengembali kehidupan normal walaupun COVID-19 menjadi endemik dalam komuniti. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada 90% rakyat Malaysia yang telah mengambil vaksin dan mengucapkan tahniah kepada frontliners kita berusaha untuk membatras COVID-19 dan yang mana belum ambil vaksin cepat-cepatlah mengambil vaksin. Kebanyakan 90% yang telah ambil vaksin semua adalah yang terbaik. Anda adalah frontliners kami semua. Okey, tahniah kepada semua yang telah divaksinkan. Saya berasa amat bersyukur kerana tahap pervaksinan di negara hampir 90%. Saya berharap hal ini dapat membentong wabak ini daripada menular. Untuk mencapai tahap imunisasi yang tinggi, saya amat berharap bahawa lebih ramai akan divaksinkan. Dengan mencapai tahap imunisasi yang tinggi, kita dapat membuka semula sektor-sektor yang terjejas dan ekonomi negara dapat dijana semula. So, saya berharap semua golongan yang boleh mengambil vaksin harus tampil ke hadapan untuk mengambil vaksin. Saya ucap terima kasihlah yang ambil dan yang sudah ambil vaksin tu. Harap semua ambil vaksin lah sebab saya, semua keluarga saya ambil vaksin semua alhamdulillah lah sihat. Walau ada juga keluarga saya kuarantin tapi tak ada apa, semua okey, sihat, tak ada apalah. Saya nak ucapkan terima kasih untuk rakyat Malaysia yang dah fully vaksin. So yang belum ambil vaksin tu please get your vaccine. Sebab kita boleh lepas once kita dah ambil vaksin tu walaupun kita dapat jangkitan COVID tu kadar risiko tu memang rendah. So just get your vaccine. Saya ingin nak ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sudah ambil vaksin. Harapan saya sekiranya sesiapa yang belum ambil vaksin, saya nak menasihatkan supaya ramai semua ambil vaksin lah as a frontliner. So saya kepada rakyat yang sudah vaksin, ramailah kami dah tengok jangkitan tu taklah seteruk macam orang yang belum ambil vaksin. Efek dia tak teruk macam orang yang dah ambil vaksin lah. Kepada yang belum ambil vaksin tu, mostly tu efek dia lagi teruk lah pada orang yang ambil vaksin. Saya mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia kerana telah mencapai 90% kadar vaksinasi. Semoga dengan peningkatan kadar vaksinasi ini akan memulihkan kembali ekonomi negara kita dan ramai rakyat Malaysia dapat hidup seperti biasa. Dan bagi yang masih belum mengambil vaksin, ambillah segera untuk kebaikan kita bersama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada rakyat Malaysia dan seluruh penduduk negeri Perlis ni kerana kita dah capai lebih daripada 90%, hampir 90% lah. Dan saya menyeru juga kepada semua rakyat yang belum mengambil vaksin lagi, pakat mailah ambil vaksin lah, supaya lepas ni kita dapat rentas negeri, balik jumpa mak ayah di kampung dan kita lihat kadar kemasukan ke ICU pun dah semakin menurun. Jumlah kes baharu COVID-19 dalam negara hari ini mencatat kenaikan sebanyak 742 kes kepada 8,817 kes berbanding 8,075 kes yang direkodkan semalam. Berikut statistik kes harian COVID-19 mengikut negeri.
Program inovator digital dilancarkan bantu lahirkan lebih ramai inovator generasi baharu. Paparannya seketika nanti, terus setia bersama kami di Berita Perdana. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Program Inovator Digital DIP dilancarkan bagi melahirkan lebih ramai inovator digital generasi baharu. Program itu memberi tumpuan kepada teknologi digital, keusahawanan dan kurikulum pembelajaran berasaskan projek. The time has come for Malaysia to provide more institutional and scalable education pathways to nurture our young talents and to provide them with opportunities to become the nation's future innovators. This is especially critical in light of the intense competition between nations to attract and retain the best and brightest technopreneurs and innovators. DIP diperkenal berdasarkan program digital Ninja yang telah berjaya melahirkan 515 inovator digital muda. Beliau berucap pada majlis perasmiannya secara maya. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC mencadangkan pengubahan dasar dalam perjanjian konsesi bagi operator pelabuhan. MyCC juga mengesyorkan penyelesaian masalah pengawal seliaan meliputi prosedur kastam. Port logistik ekosistem yang dikatakan 23 rekomendasi tadi, memang MyCC is to invoke the enforcement power lah to determine whether there are cartels in the landslide charges, shipping liner charges, depot gate charges and the fuel adjustment factor FAF. Pelbagai cadangan dikemukakan itu bagi mengurangkan halangan pengawal seliaan sekaligus memberi kesan positif kepada produktiviti dan daya saing perniagaan negara. Cadangan meningkatkan had statutori hutang negara daripada 60 kepada 65% adalah wajar. Langkah tersebut akan menyediakan ruang fiskal tambahan yang diperlukan bagi mengukuhkan ekonomi domestik dan menjamin pemulihan yang lebih mampan. Meskipun berisiko meningkatkan sasaran defisit dasar fiskal yang diperluas akan memberi fleksibiliti perbelanjaan bagi melaksanakan pakej rancangan dan program pemulihan ekonomi. Walaupun ada tekanan kepada perbelanjaan defisit negara, suntikan atau injection ini sangat perlu untuk memastikan kelangsungan ekonomi, terutama untuk menyelamatkan PKS yang merupakan nadi kepada ekonomi negara. Perbelanjaan isi rumah, pembelanjaan firma ini sangat penting untuk kelangsungan kestabilan sosio-ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat had statutori hutang pada paras 65% masih mampu diuruskan dan tidak akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Mengikut kajian
Bank of International Settlement ataupun BIS. Sekiranya saiz hutang kerajaan Malaysia melebihi 85% daripada nilai KDNK, maka barulah ia akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Jadi tahap hutang negara masih lagi terkawal di bawah 85% dan baru dicadangkan oleh kerajaan untuk menaikkan kepada 65%. Cadangan Perdana Menteri untuk mengutamakan golongan terjejas pandemik COVID-19 menerusi belanjawan 2022 merupakan langkah yang wajar. Justru kerajaan boleh mempertimbang untuk menyalurkan bantuan berbentuk insentif, tunai dan pembiayaan. Ini adalah amat penting agar bajet 2022 memberikan penekanan kepada perkara-perkara asas, iaitu pewujudan peluang pekerjaan baru, reskilling dan upskilling, begitu juga suasana kondusif untuk industri-industri nano, mikro dan kecil untuk terus beroperasi demi untuk pulih daripada kesan pandemik COVID-19. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Jom klik hasil. Wira nak kongsikan hasil kutipan cukai adalah penting untuk pembangunan negara. Hasil kutipan cukai ini merupakan sebahagian daripada bantuan berterusan kerajaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Realitinya, semua bantuan kepada rakyat Malaysia dapat diteruskan kerana kita semua bertanggungjawab kepada negara. Jom kita bayar cukai. Jom klik hasil. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Masih bersama berita perdana.
Dasar pengurangan risiko bencana akan dibangunkan sebagai mitigasi risiko bencana negara. Ia akan dibentangkan kepada kerajaan tahun ini sebelum Akta untuk menangani risiko bencana dibangunkan tahun hadapan. Itu penting sebab kita nak memperkenalkan awareness, pembudayaan dan sebagainya, dan juga kita nak mengenal pasti agensi-agensi yang berkaitan dari segi mengenal pasti cerun-cerun yang bahaya dan apakah penguasaan yang dapat kita laksanakan. Jalan-jalan yang bakal tertutup apabila bencana dan apakah penguasaan yang akan kita laksanakan dan sebagainya. Beliau menghadiri Majlis Pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Bencana 2021 di Putrajaya. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam APM Pahang telah bersiap sedia bagi menghadapi musim monsun Timur Laut yang dijangka tiba November depan. Pengarahnya Kolonel Cik Adam A. Rahman memaklumkan hampir 200 pegawai dan anggota sedia digerakkan ke 140 pengkalan hadapan. Pihaknya juga telah mengenal pasti 787 pusat pemindahan sementara, namun aset diperlukan masih tidak mencukupi. Setakat ni sumber manusia untuk pegawai dan anggota setakat ni mencukupi. Cuma kita mohon jasa baik dari pihak Ibu Pejabat dan juga JPM untuk menambahkan lagi lah. Sebab macam saya maklumkan tadi, sebenarnya bagi saya di negeri Pahang kita ni paling besar di Semenanjung. Selepas Sabah Sarawak di Borneo, kita di Semenanjung paling besar. Seperti biasa, edisi sukan menyusul. Kita bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Silakan. Harimau Malaya Ika beri yang terbaik jumpa Jordan. Peluang skuad negara ke suku akhir kian cerah. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan skuad Harimau Malaya. Ketua Jurulatih Tan Ching Hom menegaskan dua aksi persahabatan dengan Jordan dan Uzbekistan amat penting dalam usahanya untuk membentuk sebuah pasukan yang mantap pada kempen Gerakan Piala Asia 2023 yang akan datang. Menurut Tan Ching Ho, selain mengenal pasti kemampuan para pemainnya, kedua-dua pertemuan itu juga amat penting dalam segi pengututan mata ranking skuad negara pada undian kempen itu nanti. Justru pengendali berusia 53 tahun dari Kedah itu mahu semua pemain Harimau Malaya menggunakan peluang ini untuk menunjukkan prestasi terbaik mereka. Supaya kita membentuk satu pasukan yang kuat pada masa hadapan, dan of course point ranking pun cukup penting untuk skuad kebangsaan kerana apabila datang undian Piala Asia nanti itu menunjuk boleh sedikit sebanyak memberi kita advantage. Dan of course saya rasa setiap perlawanan yang kita turun kita nak juga keputusan positif. Malaysia yang menduduki ranking ke-154 dunia akan berdepan Jordan di Stadium King Abdullah II di Amman esok sebelum berdepan Uzbekistan 3 hari kemudian di Stadium Antarabangsa Amman. Dalam pada itu, Kapten Harimau Malaya Aidil Zafran Abdul Razak menuntut rakan pasukan memberi fokus sepenuhnya terhadap perlawanan tanpa terlalu memikirkan helah pasukan Jordan esok.
Jelas ideal, skuad negara sudah arif dengan helah pemain-pemain dari pasukan Timur Tengah termasuk cubaan melengahkan masa permainan apabila mereka mendahului. Untuk saya yang penting adalah pasukan saya sendiri, rakan-rakan saya sendiri, bagaimana kita perlu fokus untuk 90 minit dalam permainan. Saya lebih pentingkan rakan-rakan saya untuk mereka lebih sentiasa fokus pada game yang akan datang. Saya tak nak terlampau memikirkan kekuatan pemain pihak lawan. Beliau berkata demikian ketika sidang media secara maya. Peluang Malaysia untuk mencapai sasaran layak ke suku akhir badminton Piala Thomas 2021 semakin cerah. Ini selepas salah satu pencabar dalam kumpulan D iaitu England disahkan menarik diri daripada saingan berkenaan. Dalam satu kenyataan, Persatuan Badminton England mengesahkan mereka terpaksa menarik diri daripada Piala Thomas kerana 3 daripada 4 pemain persaingannya telah mengalami kecederaan. Kecederaan terhadap pemain-pemain utama itu menyaksikan England tidak mampu menurunkan barisan yang kompetitif sekaligus memaksa mereka menarik diri daripada kejohanan berkenaan. Situasi ini menyaksikan saingan kumpulan D hanya menampilkan 3 pasukan iaitu Jepun, Kanada dan juga Malaysia. Hanya juara dan naik juara sahaja layak ke peringkat suku akhir. Sebelum ini, Persatuan Badminton Malaysia BAM meletakkan sasaran layak ke suku akhir buat skuad negara pada kejohanan yang akan berlangsung di Aarhus, Denmark dari 9 hingga 17 Oktober ini. Dalam perkembangan lain, harapan pemain remaja negara Siti Nur Shuhaini Azman untuk beraksi di kejohanan Piala Uber 2021 masih belum musnah apabila dia akhirnya dibenar untuk terbang ke Aarhus, Denmark. Pemain berusia 17 tahun itu sebab ini tidak menerima pelepasan menaiki penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur malam tadi kerana masih belum lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Bagaimanapun, menurut Persatuan Badminton Malaysia BAM, Nur Shuhaini akan menaiki penerbangan ke Denmark melalui transit di Amsterdam malam ini sehari selepas rakan sepasukan lain telah pun berlepas malam tadi. Nur Shuhaini sebab ini telah menerima suntikan vaksin pertama Pfizer pada 24 September lalu dan dos kedua pula dijadualkan pada 15 Oktober kemudian. Situasi itu telah menyebabkan pihak syarikat penerbangan enggan mengambil risiko membawanya ke Denmark. Saingan Liga Hoki Remaja Malaysia MGHL 2021. 25 pasukan telah mengesahkan permintaan mereka dalam saingan yang akan membuka tirai pada 26 November ini hingga 2 Januari 2022. Perkara tersebut diumumkan pengurusi jawatankuasa pertandingan Koperasi Hoki Malaysia MHC, Datuk Seri Dr. Ani Jit Singh. Jelas Datuk Seri Dr. Ani Jit, kejohanan tersebut juga akan dilangsungkan dalam 2 division dengan 8 pasukan beraksi dalam Division 1 sementara 17 pasukan dalam Division 2. Penonton ke stadium tu dia memang kita sudah sistem dia memang siapa dapat 2 dos dia akan masuk sendirilah. Bubble tu dia tak payah pakai penonton. Mungkin pemain yang kalau kita ikut konsep bubble, mungkin pemain yang tak boleh jumpa penonton. Penonton you can come in, well follow the bubble and the capacity lah. Tambahnya, jawatankuasa pertandingan MHC juga telah melantik Vino Anand sebagai pengarah kejohanan dan dibantu 2 penerus pengarah kejohanan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabat MHC di Bukit Jalil. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Aniji turut memaklumkan jumlah pasukan yang akan menyertai kejohanan Piala Tun Abdul Razak 2021 pada 10 hingga 20 November depan bakal diketahui selepas 11 Oktober ini. And the first time MSC are doing, since we are giving women, we respect giving privilege to women, akan DPTD untuk tournament ini adalah wanita. Untuk pertama kali dia adalah Anand Kaur. Tambah beliau, Anand Kaur dilantik sebagai pengarah kejohanan dan akan dibantu oleh 2 lagi penolong pengarah kejohanan. Menjelang perlumbaan siri FIM Mini GP Malaysia pusingan pertama dan kedua yang akan menggagalkan litar antarabangsa Sepang 9 dan 10 Oktober ini. 3 pelumba terbaik dalam saingan berkenaan berpeluang untuk merasai pengalaman beraksi dengan pencabar-pencabar lain seluruh dunia pada pusingan akhir siri FIM Mini GP Dunia di Valencia, Sepanyol hujung tahun ini.
Menurut pengurus pasukan SIC Racing Zulfahmi Khairuddin, seramai 15 pelumba berumur 11 hingga 13 tahun sudah mengesahkan penyertaan mereka untuk edisi 2021. Nampak budak-budak yang tahun lepas yang kita ambil 6 orang dekat FIM GP ni, diorang yang paling kompetitif lah. Dan juga sebab diorang lebih banyak mileage, ada banyak race experience. Budak-budak yang rider-rider yang baru-baru ni yang kita pilih awal tahun ni, mereka masih lagi mencari rentak lah sebab mereka tak pernah lagi jalankan apa-apa competition. Tambah beliau, peluang untuk semua pelumba memenangi edisi tahun ini dilihat terbuka dengan masing-masing mempunyai kelebihan dalam segi teknik tunggangan tersendiri. Semua peserta akan menggunakan Gentry Ovalie untuk saingan kali ini. Zulfahmi berkata demikian kepada media menerusi sidang media secara maya. Edisi Sukan 5 Oktober melabuhkan tiranya. Saya Nazif Fahmi Syukri. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kembali bersama dia dan Ivan. Zri, sebelum berpisah hashtag malam ini, kita saksikan yang memaparkan majlis perkahwinan yang diadakan dalam sebuah kandang ayam. Tidak kotor dan tidak ada bau busuk kerana kandang ayam itu diubah suai menjadi tempat persandingan serba mewah. Ya, keluarga pengantin dikatakan menggunakan lokasi itu untuk mengadakan majlis perkahwinan kerana pelaksanaan sekatan aktiviti masyarakat di Indonesia. Rakaman yang tular di media sosial itu dimuat naik pemilik akaun TikTok Restia Ayu dan video berkenaan mendapat lebih 46,000 tontonan. Berita Perdana 5 Oktober berakhir di sini. Ikuti program inklusif bersama Menteri Pengangkutan selepas ini. Mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara kita semua, keluarga Malaysia. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.